Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Minggu ni kita akan belajar tentang litar siri dan selari. Ini merupakan sambungan daripada chapter minggu lepas yang telah diajar oleh Cikgu Iliani. Alright. Dalam topik ini, kamu akan mempelajari perbezaan litar siri dan selari first kali. Seterusnya kamu akan mempelajari tentang menghitung nilai voltan, arus, rintangan dan kuasa pada litar siri, selari dan siri selari. Yang terakhir sekali adalah perintang. Seterusnya, kita masuk dulu perbezaan litar siri dan selari. First kali kita perlu tahu definisi dia. Definisi untuk litar siri adalah apabila dua komponen bersambung pada nod yang sama. Itu merupakan litar siri. Manakala litar selari pula adalah apabila dua komponen atau lebih bersambung pada dua nod yang sama. Penyambungan litar melalui susunan perintang. Kalau kita nak tengok dia punya susunan dia, kita boleh tengok kat sini. Ini merupakan litar siri, ini merupakan litar selari. Jumlah rintangan untuk litar siri. Litar siri untuk kalau litar siri, kiraan untuk kira jumlah rintangan adalah RJ equal to R1 tambah R2 tambah R3. Dia just tambah macam biasa je. Untuk selari, untuk selari pula kita perlu menggunakan 1 over RJ equal to 1 over R1 22 kilo ohm dan tambah 1 over R2 47 kilo ohm. So dia kena 1 over R1 tambah 1 over R2. Dan jangan lupa, yang depan sekali ni dia ada 1 over RJ. So makna last sekali kita kena buat 1 bahagi dengan semua kat sini. 1 bahagi answer. Untuk arus pula. Arus dalam litar siri adalah sentiasa sama. IJ, I source akan sama dengan I1, I2, I3. Tak kisah berapa banyak pun, asalkan kalau dia adalah siri, dia akan sama. Manakala kalau litar selari pula, dia adalah hasil tambah. IT ni, I total, adalah hasil tambah daripada I2 dan I1. So, seterusnya. Kuasa dan resapan dalam litar siri adalah menggunakan formula ni. Kalau dalam litar selari pula, kuasa macam ni. Voltan. Hasil tambah susuk voltan bagi setiap perintang adalah sama dengan punca voltan. Ini kalau siri. Siri voltan dia hasil tambah. Mana V1 campur V2 campur V3 akan total dengan VJ. Tapi kalau selari pula, selari semua sama. VJ equal to V1 equal to V2. Kita tengok based on tak apa. Pembahagi voltan. Ini merupakan formula untuk pembahagi voltan. Kalau dalam litar siri, selalunya akan ada pembahagi voltan je. Dia takkan ada pembahagi arus. Sebab arus dia adalah sama. Kalau dalam litar selari pula, ini merupakan formula pembahagi arus. Contoh aplikasi litar. Dalam litar siri, apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak berfungsi. Itu merupakan salah satu kekurangan dia. Dan jika ditambah bilangan mentol dalam litar, kecerahan mentol akan berkurang. Ini bersamaan dengan apabila R meningkat, V menurun. Dan manakala untuk selari pula, apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain akan terus berfungsi. Dia tak kisahlah lampu tu tak hidup ke macam mana ke, lampu yang lain tetap akan berfungsi terus macam biasa. Jika ditambah bilangan mentol dalam litar, kecerahan mentol lain tidak akan berkurang. Dia tidak akan mengganggu. Kalau terbakar pun dia tak efek, apatah lagi kalau kita just tambah je kan. Ini ialah contoh litar siri dan litar selari. Litar selari kalau terbakar, sini akan sentiasa hidup. Tapi kalau litar siri, satu terbakar ataupun satu mengalami kerosakan, litar tu akan tidak bersambung. Nampak semua? Alright. Ini merupakan menghitung nilai voltan, arus, rintangan dan kuasa. Ini merupakan soalan contoh yang pertama. Seperti yang kita tengok dalam slide tadi.
Ini merupakan dia punya litar asal, dan kita akan ubah dia menjadi satu litar yang senang macam ni, supaya kita mudah kira dan kita mudah dapatkan jawapan. Alright, so first step, dia nak apa? Dalam soalan ni adalah dia nak jumlah rintangan RJ. So macam mana kita nak kira jumlah rintangan? Kita menggunakan cara kira untuk parallel circuit. So 1 over RJ equal to 1 bahagi 1 over 4 campur 1 over 12. So macam mana saya dapat nilai ni? Kita pakai nilai dekat R1 dan R2. 4 ohm, 12 ohm. Betul? Alright. So kita tambahkan. Ini boleh kali 3, ini pun boleh kali 3. So maknanya 4 per 12. 1 bahagi RJ. So RJ adalah 1 bahagi 4 per 12. So jawapan dia adalah 3. RJ adalah 3. Okay, dah habis ke? Belum lagi. Sebab dia, bila kita dah dapatkan ni, ini hanya 3 ni hanya untuk 2 ni. Kita dah selarikan 2 ni. So dia jadi 3 ohm. So kat sini dah boleh jadi 3 ohm. So kita kena campur lagi dengan 4. So RJ adalah 3 campur 4 ohm. So total adalah 7. Okay, faham? So maknanya lepas kita dah kira selari, baru kita kira siri dia. Okay, so soalan B pula. B, dia nak jumlah arus. Jumlah arus adalah IJ ataupun I source. I source adalah I yang keluar daripada sini. I source. IJ, dia yang keluar directly daripada power supply. So macam mana nak kira? Kita pakai formula V equal to IR. V ni apa? V ni volt. I ni adalah arus. R adalah rintangan. Okay, kat sini kita pakai R total, RJ. So kita V ni kita pakai V source. V source kita adalah 12. So 12 equal to I. Kita nak cari R kita 7. Okay, so maknanya I adalah 1.7 ampere. Okay, boleh. Macam mana saya boleh dapat ni? Ni kita gerakkan, ni kali. So I equal to 12 bahagi 7. Okay, boleh? Faham? Alright, settle untuk yang pertama. Okay, untuk soalan contoh nombor 2 pula. Nombor 2, kita dapat nampak litar dia dekat sini 9 volt. R1 dia 9 ohm. R2 6 ohm. R3 adalah 12 ohm. R4 5 ohm. Okay, first kali soalan dia minta jumlah rintangan. Sama juga macam tadi, kita siapkan dulu yang parallel. Macam dalam litar ni, ini adalah parallel. Okay, so untuk siapkan parallel, kita gunakan 1 ni A, 1 per RJ equal to 1 per 12 campur 1 per 6. Okay, ini boleh kali 2, ini boleh kali 2. So 3 per 12, 1 per RJ. 1 per RJ equal to 1 per 4. RJ equal to 4. Baru kita campur dengan siri 4. Sini dah jadi 4 campur dengan 9. Betul ke nilai tu 9? Okay, betul. 4 campur 9 campur 5. So maknanya total adalah 14, 18. Alright, siap. Untuk soalan contoh kedua A, siap. Macam tu je nak kira. Okay, seterusnya, jumlah
arus. Jumlah arus kita pakai formula V equal to IR. V equal to IR. R ni kita dah dapat ni 18. V dia dah bagi 9. K. So 9 equal to I 18. So I equal to 0.5. Macam mana dapat? I ni kita boleh pindah 9 bahagi 18. 9 bahagi 18 0.5. K. Ni boleh kecilkan. Alright. So C, susut voltan yang merentasi. So maknanya dia nak kira voltan yang dekat sini. So umpama dia adalah 9 volt ni. Okay, kita punya litar sekarang dah jadi macam ni sebab kita dah simplify kan. Sini ada lagi satu. Okay. So maknanya kat sini tadi kita dah dapat 4 ohm. Sini 9 ohm. Sini 5 ohm. Okay, dia nak susut voltan. So kita kena buat pakai voltage pembahagi voltan. Voltan. So, apa formula untuk pembahagi voltan? Formula untuk pembahagi voltan adalah V. Kita nak kira V untuk kat sini. So, V R2 equal to VR2 equal to R J1 bahagi R1 campur R JT campur R4 kali dengan V source. Okay. So V source ni adalah 9. Ni RJ1 apa semua ni macam mana? Okay, RJ1 ni adalah ni 4. Sebab kita nak kira tu. Bila kita nak kira voltan yang dekat sini, so benda ni akan jadi yang atas. So kat sini 4. Bawah ni pula, bawah ni kita just tambah je 9 campur 4 campur 5. 9 campur 4 campur 5 kali dengan 9. So berapa jawapan dia? 1.99 volt. Siap. Senang. Okay. Seterusnya, jumlah kuasa yang dilesapkan dalam litar. Okay, dia nak kuasa dilesapkan dalam litar. So kita kena pakai formula. Apa formula power? Power ada banyak formula. Kita ada P equal to IV, ataupun P equal to R square over V. Silap. V square. P equal to V square over R, ataupun P equal to I square darab R. Okey. So yang ni dia nak jumlah kuasa PJ yang dilesapkan dalam litar. So apa maksud dengan itu adalah maksud dia, kita kena kira untuk semua. Okay. So kita pakai R yang total, R total dan current total. So kita nak kena kira power untuk satu circuit ni. Satu circuit ni. So kita pakai formula ni. Okay. Kenapa tak pakai formula ni? Sebab formula ni untuk kira V, power, kuasa yang dilesapkan oleh power supply. Tapi ini dilesapkan dalam litar total. So kita pakai P equal to I dia tadi kita dah dapat. I dia berapa? I dia 0.5. I 0.5 square kali
18. Sebab kita pakai ni, formula ni. R adalah 18. So 0.5 square darab 18. Jawapan dia adalah ni 0.25 darab 18. 4.5 watt. Siap. Itu je. Itu untuk kira lita. Okey. Macam mana kalau kita kena kira untuk satu-satu komponen pula, kuasa. Okey, ini contoh dia. Kuasa yang dilesapkan oleh perintang R1. Dia nak R1. R1 kita adalah 9. So, kalau macam tu, kita nak kira pakai apa? Kita pakai formula. Kita pakai formula sama juga. I square darab R. So, P equal to I square darab R. Senang. Sebab kita ada R untuk komponen ni, kan? Kita ada R, kita ada I. Dah, kita pakai tu je. So, I dia adalah 0.5 square darab 9. 0.25 darab 9. So, 2.25 watt. Siap. Okey, perintang pula. Perintang ialah peranti menghadkan pengaliran arus melaluinya di dalam sesuatu lita dan menyebabkan susunan voltan berlaku. Perintang merupakan peranti pasif yang tidak berkutub. Okey, ini merupakan contoh-contoh perintang. First kali, perintang boleh ubah. Perintang berlitan dawai dan perintang karbon. Okey, ini pula merupakan perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan perintang. First, nilai perintang. Nilai rintangan dapat dibaca sama ada dengan menggunakan kod warna atau kod bercetak. First kali bila kita dapat perintang, kita boleh tengok dia punya nilai rintangan melalui dia punya kod warna dekat atas daripada tu, ataupun dia akan tulis sendiri dekat atas. Contohnya macam, okey, nanti kita tunjuk contoh. Kedua, had terima. Had terima menunjukkan nilai minimum dan maksimum bagi perintang. Kadar kuasa. Saiz perintang menunjukkan kadar kuasa maksimum yang boleh diterima oleh perintang. Keempat, kestabilan. Perintang yang mempunyai kestabilan tinggi dapat mengekalkan rintangan dengan perubahan suhu dan jangka hayat. Okey. Seterusnya, ini merupakan kod warna yang terdapat. Ini boleh tengok dalam buku teks. Perintang tetap. Perintang tetap adalah perintang yang nilai rintangannya tidak boleh diubah-ubah. Bagi perintang tetap, nilai rintangan dinyatakan melalui kod warna dan kod cetak. Selain itu, nilai perintang juga boleh diketahui dengan menggunakan meter ohm atau meter pelbagai. Itu macam biasa lah. Ini yang saya maksudkan ni. Kod warna. Dia letak kat atas ni based on warna je. Lepas tu kita kena nilai sendiri. Macam ni, kuning. Kuning. So, makna 4. Biru adalah 4 kali 10 kuasa 6. Lepas tu, belakang sekali ni adalah ni, nilai pendarab. Nilai pendarab. Ni, jalur A adalah digit pertama. Digit pertama. So, makna depan sekali adalah 4. Kedua adalah biru. 4, 6. C adalah coklat. Betul. Coklat. So, makna coklat 1. Had terima. Had terima belakang sekali ni. Okey. Perintang boleh ubah. Ini pula merupakan perintang boleh ubah yang merupakan perintang yang nilai rintangan boleh dilaras mengikut kehendak pengguna. Okey, yang first kali ialah rheostat. Ini merupakan simbol dia, ini merupakan bentuk fizikal dia. Nilai rintangan boleh diubah dengan melaraskan tombol boleh laras. Okey, nilai rintangan tu kita boleh adjust je. Kita boleh ubah-ubah menggunakan tombol ni. Kita gerakkan ke kiri dan ke kanan. Seterusnya, praset. Ini merupakan simbol. Ini merupakan bentuk fizikal. Saiz lebih kecil. Nilai rintangan boleh diubah. Seperti yang sama juga. Macam rheostat. Ini merupakan thermistor. Thermistor ni dia bergantung kepada suhu. Ini merupakan simbol dia.
Ini merupakan bentuk fizikal dia. Okey. Akhir sekali, varistor. Varistor ini merupakan simbol dia. Ini merupakan bentuk fizikal dia. Dan nilai boleh berubah bergantung kepada nilai voltage. Alright, sekian. Terima kasih.